Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man mengingatkan wakil rakyat bukan Islam supaya tidak mencampuri urusan agama Islam, khususnya mengenai isu poligami yang dibangkitkan di Dewan Rakyat. Dia merujuk kepada hantaran di media sosial berkaitan poligami yang disentuh oleh Ahli Parlimen Bayan Baru, Sim Zizin. Bagaimanapun, hantaran itu kemudiannya telah dipadamkan. Jelas Tuan Ibrahim apa yang dibangkitkannya di Dewan Rakyat semalam bukanlah memberi fokus pada isu poligami. Sebaliknya menekankan soal lambat kahwin ataupun bujang senja dalam kalangan wanita. Katanya isu saya bangkitkan bukan soal poligami, tapi peranan kerajaan dalam menyelesaikan masalah rakyat yang dihadapi sebahagian besarnya golongan yang lambat kahwin, itu isunya. Saya sebut poligami itu tidak kena mengena dengan jumlah tak kahwin. Poligami saya sebut dilihat seolah satu jenayah. Padahal poligami dibenarkan oleh syarak, ini bukan isu ajaran PAS. Beliau ni banyak campur tangan dalam isu melibatkan agama Islam. Saya harap pihak keselamatan kena ambil tindakan. Jangan biarkan orang macam ini membuat kenyataan yang menyinggung perasaan orang Islam. Islam ni bukan soal PAS, ini peraturan agama sebenar. Dan kita tentang benda-benda yang mungkar, tidak kira mungkar dari aspek mana. Sim dalam hantaran di media sosial memali ahli Parlimen PAS yang menentang konsep kumpulan antarabangsa termasuk Coldplay, namun bersetuju dalam soal poligami. Tuan Ibrahim mencadangkan kepada kerajaan supaya memberikan sokongan moral kepada bujang senja yang mampu untuk berpoligami. Ahli Parlimen Kubang Keren itu berkata, amalan itu boleh menjadi jalan keluar kepada jutaan wanita yang masih belum berkahwin walaupun selepas umur 30 tahun. Katanya, saya melahirkan kebimbangan dalam peningkatan rakyat Malaysia yang disebut istilah bujang senja yang lambat kahwin. Mengulas lanjut, Tuan Ibrahim berkata, tidak menjadi satu kesalahan menentang konsep yang boleh membawa kepada kemungkaran. Katanya, komen Sim di media sosial telah menimbulkan suasana tidak selesa dalam kalangan orang Islam di negara ini. Katanya, jadi kita jelas tulisan beliau ini menggambarkan serta menimbulkan suasana tidak selesa dalam kalangan orang Islam sebab yang dikomen bukan soal PAS, ini soal agama. Siapa nak buat tak tahu itu soal kedua, tapi ini soal agama. Saya fikir polis perlu bertindak. Oleh itu, pihak berkuasa termasuk polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia diminta bertindak terhadap hantaran yang telah dibuat ahli Parlimen PKR itu. Katanya, kalau sebelum ini dia pihak berkuasa bertindak pada mana-mana pihak yang menulis menyinggung perasaan untuk diambil tindakan, saya fikir tak ada laporan polis pun dia boleh bertindak. Calon PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dicabar menyatakan tempoh masa dan komitmen yang boleh diberikan menghadiri sidang Dewan Rakyat sekiranya terpilih menjadi ahli Parlimen Kemaman. Ketua Pemuda UMNO Terengganu, Tengku Hafiz Tengku Putra berkata, persidangan Dewan Rakyat mengambil masa antara 1 hingga 2 bulan bagi setiap sesi dan komitmen tinggi diperlukan bagi setiap ahli Parlimen. Katanya, saya cabar beliau Ahmad Samsuri untuk beritahu rakyat Terengganu dalam ucapan beberapa hari beliau boleh beri komitmen penuh untuk menghadiri sidang Dewan Rakyat. Jika dilantik menjadi ahli Parlimen, boleh penuh atau tidak. Kita boleh semak macam mana setiap perkara yang melibatkan nelayan, kebajikan dan pertanian dengan kebanyakannya datang daripada kerajaan pusat. Kalau seorang ahli Parlimen gagal menghadirkan diri, sudah tentu dia tertinggal untuk bawa suara rakyat sebab soalan-soalan tambahan ini akan menjadi polisi kepada kerajaan sendiri dan kalau ia silap, ia akan menjadi teguran untuk kerajaan. Dalam pada itu, Tengku Hafiz berkata, calon Barisan Nasional Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor adalah individu yang layak menjadi ahli Parlimen Kemaman. Katanya, kredibiliti dan disiplin tinggi yang ada pada bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia itu melayakkan beliau menjadi wakil rakyat yang akan membawa suara rakyat. Katanya, dalam keluarga yang menjadi tonggak sesuatu institusi itu sudah tentu ayah dan sepanjang bersama calon, kita dapat rasai sifat keayahan dan kebapaan Tan Sri. Saya kata demikian kerana sempat berbual dengan calon ketika lawatannya di kawasan dan beliau sendiri dengan penuh terbuka menyatakan sekiranya diberi peluang keutamaan kepada anak muda. Ning Ilin Zurina, Ning Abdul Rashid yang memanfaatkan petisyen mencabar enakmen kanun jenayah syariah Kelantan mengesahkan dia merupakan ahli manfaat nasional selepas CJ keahlian milik wanita itu tersebar di sosial media. Melihat tangkap layar CJ yang tular, jelas nama Ning Ilin tentera di CJ tersebut bersekali dengan nombor keahliannya dalam manfaat nasional. CJ itu dilihat ditandatangani Tan Sri Anwar Musa selaku Presiden MN ketika itu. Turut tersebar foto memaparkan wanita itu bergambar dengan ahli Parlimen Kota Baru, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Anwar Musa. Ning ini menjelaskan dia mendaftar sebagai ahli MN selepas dijemput sendiri oleh Anwar Musa. Katanya, ya CJ itu benar, Anwar Musa jemput saya jadi ahli. Bila Presiden sendiri yang jemput, kita turuti. Ning Ilin sebelum ini menjelaskan fotonya bersama Taqiyuddin diambil pada Mei tahun ini ketika Majlis Hari Raya Muafakat Nasional. Susulan tersebar keratan CJ tersebut, timbul spekulasi mendakwa Menteri Undang-Undang ketika Pentadbiran Perikatan Nasional iaitu Taqiyuddin sengaja membenarkan petisyen Ning Ilin supaya isu tersebut dapat dijadikan peluru untuk menembak musuh politik mereka di masa akan datang. Ada juga yang mempersoalkan Ning Ilin sebenarnya bersama dengan siapa.
Bahkan Timur Dakwaan mengatakan ada unsur sabotaj dari pembangkang untuk mencemarkan nama Kerajaan Perpaduan apabila menunggang kes ini. Untuk rekod, petisyen ini ingin supaya Mahkamah Persekutuan membatalkan 20 seksyen kesalahan jenayah syariah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 dibuat semasa pemerintahan Perikatan Nasional pada tahun 2022. Tetapi untuk memahami ringkas isu ini, Ning Ilin sama sekali tidak mencabar Undang-Undang Syariah. Tetapi ianya adalah kes yang mencabar keabsahan pindaan 20 enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan yang digubal pada 2019. Ianya adalah kerana 20 pindaan tersebut bertindih dengan Undang-Undang Kanun Kesihsataan di peringkat persekutuan. Ia juga berkaitan kompetensi Dun Kelantan dalam mengubal undang-undang. Ketua Hakim Negara Tun Kumaiman Tuan Mat juga telah menafikan tanggapan bahawa Mahkamah Syariah akan terkubur berikutan petisyen dikemukakan waktu itu yang mencabar peruntukan undang-undang dalam enakmen tersebut.